Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan ya matematik tingkat 4 bab 3. Tajuk besar kita adalah penakulan logik. Tetapi pada hari ini kita mahu tengok subtopik kita adalah implikasi, akas, songsangan dan kontrapositif. Jadi kamu kena tahu empat benda ni, asas empat benda ni. Dan empat benda ni senang sahaja, ringkas sahaja. Jadi untuk teruskan kita tengok detail dia. Pertama sekali kamu kena pandai membina implikasi, membina akas, songsangan dan kontrapositif. Kemudian kamu kena pandai menentukan kebenaran dia. Jadi kita tengok satu-satu. Yang pertama sekali, implikasi dan akas adalah pasangan yang sama sebenarnya. Implikasi dan akas adalah pasangan yang sama. Yang mana bila kita sebut saja implikasi, mesti perkataan di depan dia mesti ada perkataan jika dan maka. Jika apa, maka apa. Sama juga dengan akas. Jika apa, maka apa. Okey. Jadi dia punya penyataan di sini, di sini dia sebenarnya dia sama. Kalau di sini yang di depan dia adalah P, di belakang dia adalah implikasi jika implikasi di depan dia adalah P, di belakang dia adalah P. Dia bertukar tempat. Kalau di depan yang di atas implikasi ni sudah berada di depan, untuk akas dia berada di belakang. Sama juga dengan Q. Jika Q ini sudah berada di depan, untuk akas dia akan berada di belakang. Jika P maka Q, jika Q maka P. Contoh ayat adalah jika ayam berkaki dua, okey, P ini ayam berkaki dua, maka ayam boleh terbang. Yang ini boleh terbang kan? Jadi bila ayat yang kedua dia kata, jika ayam boleh terbang, maka ayam berkaki dua. Dia tukar macam tu je. Jadi untuk detail nanti kita tengok contoh kejap lagi. Sama juga dengan songsangan. Songsangan, dia pasangan dia adalah kontrapositif. Cumanya, dia masih ada lagi perkataan jika maka. Cumanya di sini, di tempat kosong ni, jika tempat kosong, maka tempat kosong ini, dia berlaku penafian di sini. Maknanya penafian di sini, dia berlaku penafian yang mana kalau di sini implikasi untuk implikasi ini adalah P sahaja. Tapi untuk di sini dia akan berlaku bukan P. Bukan P. Berlaku penafian bukan ataupun tidak P. Penafian yang sudah kita belajar dalam recording yang lepas. Maknanya dia saling lagi bertukar tempat. Saling lagi bertukar tempat, cumanya dia berlaku penafian di sini. Sama juga dengan yang ini. Yang ini juga berlaku penafian. Bukan Q. Tidak Q. Untuk penafian kita hanya menggunakan dua perkataan sahaja, yang mana kita guna perkataan bukan dan tidak sahaja. Jadi kita tengok untuk seterusnya, untuk kita lebih faham, kita tengok kita punya contoh. Okey, kita tengok contoh. Contoh membina penyataan, akas. Penyataan ni sama juga dengan implikasi. Sebenarnya dia lebih kepada implikasi ni. Okey. Contoh dia, implikasi dengan akas, sudah saya bagi tahu tadi. Dia adalah pasangan yang sama. Cumanya dia bertukar tempat saja. Contoh, jika Ali seorang pengawas. Maknanya yang ini berada di depan. Untuk akas ayat yang kedua, ayat yang sama, dia berada di belakang. Dia bertukar tempat lah. Ni, P ni. Satu di depan, satu di belakang. Ini contoh ayat. Okey, kemudian Q. Okey, maka Ali seorang yang berdisiplin. Ni Q. Q dia sama dengan yang ni. Satu, kalau yang ni di atas sudah berada di belakang, satu lagi berada di depan ayat. Maknanya dia saling bertukar tempat lah. Yang mana implikasinya adalah jika Ali seorang pengawas, maka Ali seorang yang berdisiplin. Maknanya akas dia terbalikkan saja ayat dia, yang mana jika Ali seorang yang berdisiplin, maka Ali seorang pengawas. Yang ini untuk pasangan implikasi dan akas. Sekarang kita mahu tengok songsangan dengan kontrapositif. Songsangan dan kontrapositif ini dia sebenarnya sama sahaja, cumanya dia berlaku penafian. Untuk penafian yang pertama, Ali seorang pengawas. Kalau penafian, apa akan jadi dengan dia?
Untuk penafian, kita tambah sahaja perkataan bukan. Sama ada kamu guna perkataan bukan ataupun tidak. Kalau kita guna perkataan tidak, di sini tidak sesuai lah. Contohnya, jika Ali tidak seorang pengawas. Tak sesuai kan? Macam tak best je ayat tu. Jadi kita guna perkataan bukan. Ali bukan seorang pengawas. Best sikit. Comel sikit ayat ni. Comel daripada guna perkataan tidak. Kita guna perkataan, kamu boleh guna perkataan tidak dan bukan sahaja. Ini berlaku penafian. Ayat yang sebenar dia adalah Ali seorang pengawas. Bila berlaku penafian, Ali bukan seorang pengawas. Sama juga kedudukan dia. Kedudukan dia, kalau yang ni berada di depan, satu lagi berada di hujung ayat. Satu depan, satu lagi hujung ayat. Kemudian kita nak buat penafian yang kedua. Penafian yang kedua ni maknanya Ali seorang yang berdisiplin. Kalau kita nak buat penafian, kita guna perkataan tidak ataupun bukan. Samalah juga. Maknanya di sini, Ali seorang yang tidak berdisiplin. Kalau saya guna perkataan tidak di sini, adakah sesuai? Adakah kalau saya guna perkataan bukan di sini sesuaikah? Ali seorang yang bukan berdisiplin. Macam tak best ya. Ali seorang yang tidak berdisiplin. Macam ayat tu best lagi. Jadi kita guna ikut kesesuaian ayat. Best ataupun tidak ayat yang bila kamu baca tu. Bila berlaku penafian, kita hanya tambah perkataan bukan atau tidak sahaja. Maknanya di sini untuk songsangan dan kontrapositif, kamu mesti buat ayat yang penafian di sini. Dengan menggunakan perkataan apa? Perkataan bukan ataupun tidak. Kedudukan dia sama sahaja. Kalau satu di awal ayat, satu lagi di belakang ayat. Sama juga dengan yang ini. Itu sahaja. Senang sahaja. Senang sahaja. Pasangan dia implikasi dan akal, songsangan dan kontra positif. Okey, seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Okey, yang ini dalam buku teks kamu ni contoh 12 yang mana tuliskan akas dan songsangan dan kontra positif bagi implikasi berikut. Ini implikasi dia ni. Jika X ialah nombor positif, maka X ialah lebih besar dari kosong. Ini adalah P. Yang pertama di depan. Dan yang ini berada di belakang. Ingat ya, implikasi dan akas ni dia benda yang sama. Bertukar tempat saja. Kontrapositif dan songsangan. Jadi untuk jawab soalan ini. Okey, ini jawapan dia. Yang mana untuk implikasi, kalau yang ini sudah berada di depan, kawan dia akan berada di belakang. Ini berada di depan ayat. Untuk akas, dia satu benda yang sama ni. Penyataan dan akas ataupun implikasi dan akas. Sebenarnya kita lebih guna perkataan implikasi lah. Implikasi dan akas. Kalau satu berada di depan, satu lagi berada di belakang. Yang ni depan ayat, yang ni belakang ayat. Jika maka ini perkataan yang wajib. Perkataan yang wajib kamu tulis jika dan maka ini. Okey, untuk yang kedua sama juga. Yang ini sama. Dia mesti satu di belakang, satu di awal. Satu di awal, satu di belakang. Dia terbalik macam tu saja. Dan untuk songsangan dan kontrapositif, dia berlaku penafian. Berlaku penafian yang mana kalau kita tengok di sini masih lagi dia menggunakan perkataan apa ni? Menggunakan perkataan bukan. Ikut kesesuaian ayat lah daripada P tadi. X ialah nombor positif. Jadi bila berlaku penafian, X bukan nombor positif. Dia tambah perkataan saja, perkataan bukan untuk menunjukkan ayat tersebut adalah ayat penafian. Kalau Q tadi, kalau Q dia tambah perkataan apa? Kalau Q dia tambah perkataan tidak. Perhatikan ini. X tidak lebih besar daripada kosong. Terpulang kepada kesesuaian ayat. Yang mana songsangan dan kontrapositif ini menunjukkan penafian.
Itu sahaja, senang sahaja tajuk ini untuk membina implikasi akar songsangan dan kontrapositif. Kita lebih guna perkataan implikasi lah ya. Okey, seterusnya. Yang tu dia menggunakan perkataan bukan dan perkataan tidak. Kena take note lah. Okey, seterusnya. Masih lagi contoh 12 tapi soalan B. Okey, soalan B ini adalah nilai P kita dan ini adalah nilai Q kita. Sama juga, penyataan dan akas adalah benda yang sama. Cumanya dia bertukar tempat saja. Kamu mesti tentukan apakah nilai P, ini P. Dan apakah nilai Q, dan ini adalah Q. Kemudian kita susunkan ikut kedudukan dia. Kedudukan yang mana satu di depan, satu di belakang. Kalau yang satu lagi tu di belakang, satu lagi di depan. Itu sahaja, benda yang sama. Tetapi bila berlaku penafian untuk yang lebih besar dan lebih kecil ni. Macam mana bila berlaku penafian? Kalau di sini, kalau yang dia sudah bagi ni lebih kita tengok. Yang ini, bila berlaku penafian untuk songsangan dan kontrapositif. Songsangan dan kontrapositif berlaku penafian. Berlaku penafian yang mana jika yang ini lebih besar, bila berlaku songsangan atau yang ini dia akan jadi lebih kecil. Kita letak satu lagi tanda lebih besar, lebih kecil dan sama. Sama juga dengan yang ini. Bila dia berlaku songsangan, kalau yang ini lebih besar, dia akan jadi lebih kecil. Sebab tu di sini simbol ni. Simbol ni kamu tengok. Yang ini lebih besar, berlaku penafian, dia akan bertukar tanda. Sama juga dengan yang ini. Kita tambah satu lagi tanda sama dengan di bawah. Okey, yang mana untuk songsangan dan kontrapositif. Okey. Ini berlaku penafian. Dia tidak menggunakan perkataan tidak dengan bukan lah. Dia bergantung kepada ayat. Yang ni ayat matematik. Ayat matematik. Kalau ayat bahasa Melayu, ya kita memang menggunakan perkataan tidak dan bukan. Yang ini kita menggunakan simbol matematik. Jadi kita terbalikkan sahaja simbol tu. Kalau simbol tu lebih kecil, bila dia berlaku penafian, dia akan menjadi lebih besar. Kalau simbol tu lebih besar, berlaku penafian, dia akan menjadi lebih kecil. Sama juga kedudukan satu depan, satu belakang. Satu belakang dan satu di depan. Ingat tanda tu. Tanda dia berubah. Berubah kenapa? Sebab berlaku penafian. Okey, seterusnya. Sekarang kita mahu menentukan kebenaran. Sekarang kamu sudah pandai, kita sudah pandai membina implikasi akar songsangan dan kontrapositif. Sekarang kita mahu menentukan kebenaran dia. Yang mana kebenaran ni boleh disemak dengan perkataan benar dan palsu sahaja. Perkataan benar dan palsu sahaja. Okey, cikgu tidak mahu terangkan jadual ni. Jadual ni kamu boleh tengok dalam buku. Cumanya cikgu mahu terangkan terus kepada kamu dalam bentuk ayat. Yang mana ayat yang pertama, okey. Jika maka ya, mesti ingat implikasi akar songsangan dan kontrapositif ini, basic perkataan dia adalah jika maka. Okey, yang pertama. Jika 1 tolak 1 equal to 0. 1 tolak 1 sama dengan kosong. Samalah juga ni kedudukan dia satu depan, satu belakang. Yang ini 3 darab 1 sama dengan 3. Betul ke ni? 1 tolak 1 kosong. 3 darab 1 equal to 3. Sama dengan 3. Maknanya betul lah. Yang ni benar, yang ni benar. Betul tak? Semua benda benar. Jadi, bila berlaku songsangan dan kontrapositif, okey, bila yang ini dia sama, bila dia berlaku penafian, dia akan ada tanda tidak sama di sini. Saya terbalik. Dia berlaku penafian. Kalau yang di sini sama, di sini akan menjadi tidak sama. Yang ni, kalau tanda sama, berlaku penafian, dia akan menjadi tanda tidak sama. Ni berlaku penafian. Kalau yang tadi, kalau yang lebih kecil tadi, dia akan menjadi lebih besar dan sama. Ini ayat matematik.
Kalau ayat bahasa Melayu, dia menggunakan perkataan bukan dan tidak. Jadi kita mahu semak kebenaran dia. Kalau yang ni di belakang, satu lagi di depan. Yang ni di depan, satu lagi di belakang. Okey, kita mahu semak kebenaran dia. Okey, 1 tolak 1 sama dengan kosong. Betul kan ni? Okey, ini adalah benar. Okey, yang ni benar. 3 darab 1, benar atau palsu? Okey, benar juga. 3 darab 1 juga benar. Kita cek satu-satu sampai bawah. 3 darab 1 benar. Memanglah 3 darab 1, 3 benar lah. 1 tolak 1 sama dengan kosong juga benar. Tetapi kalau dia kata 3 darab 1 tidak sama dengan 3, maknanya dia palsu. Sebab apa palsu? Sebab 3 darab 1 memang jawapannya 3. Jadi bila dia kata tidak sama dengan 3, tidak sama dengan 3 di sini maknanya salah lah. Bila salah, kita guna perkataan palsu. Sama juga 1 tolak 1 dikata tidak sama dengan 0. Jadi juga palsu. Okey, palsu, palsu. Okey, daripada sini kita sudah tahu yang ni benar-benar, benar palsu, 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 palsu. Apa akan jadi dengan dia? Benar-benar dia akan menjadi benar. Benar-benar benar. Palsu, 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 apa akan jadi dia? Palsu, palsu juga bila bertemu dia akan menjadi benar. Sama juga dengan kontrapositif, palsu, palsu dia akan menjadi benar. Begitu. Boleh faham? Okey. Kalau benda yang sama, basic dia macam ni lah. Kalau negatif, negatif, dapat positif kan? Negatif, negatif, positif. Kalau positif, positif. Basic simbol ni. Positif, positif, dia akan dapat positif juga. Sama juga. Sama juga dengan yang ni. Kalau dia benda yang sama, semuanya akan menjadi benar. Okey, seterusnya kita cuba tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua sama juga masih lagi untuk menentukan kebenaran ayat dia. Ayat dia adalah jika 1 tambah 1 sama dengan 2. Benarlah kan? Maka 3 darab 1 tidak sama dengan 3. Yang ni maknanya yang ni palsu. Ini untuk akas. Okey, bila berlaku sorsangan, okey, untuk P ini dia guna perkataan apa? Dia menggunakan perkataan sama. Perkataan sama. Ni sama dengan. Bila berlaku penafian, dia akan menjadi bertukar tanda lah. Dia akan bertukar tanda. Daripada tanda sama dengan, dia akan bertukar menjadi tanda tidak sama. Itu sahaja. Jadi kita mahu semak, kita punya kebenaran dia ni betul ataupun salah. Okey, 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar. 3 darab 1 tidak sama dengan 3. Palsu. Sama juga di sini. Palsu, benar. 3 darab 1 sama dengan 3. Benar. 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Palsu. Okey, yang ni palsu, benar. Okey, apabila jumpa perkataan seperti ini, apa akan jadi? Okey, kamu tengok dia punya perakhiran dia. Kalau benar palsu, palsu benar, benar palsu, palsu benar. Kamu tengok ayat yang kedua dia. Dia bergantung kepada ayat yang kedua dia sebenarnya. Jika ayat yang kedua dia benar, maka pernyataan itu benar. Dan jika perkataan itu yang di belakang dia, yang di belakang ni, ayat yang kedua dia, palsu, maka dia menjadi palsu. Dia bergantung kepada ayat yang kedua. Maksudnya apa? Jika mula-mula dia seseorang itu, contohnya Ali lah. Ali dia ni memang baik, bercakap benar. Tiba-tiba dia menjadi jahat, dia menipu. Boleh tak kita percaya dia? Dia mati lah, contohnya dia mati dengan keadaan menipu. Jadi tak baiklah perakhiran dia. Bila tidak baik, apa akan jadi kepada dia? Yang ni akan menjadi palsu lah. Sebab dia perakhiran dia dengan palsu, dia akan jadi palsu. Tetapi jika seseorang tu memang jahat, kemudian dia berubah menjadi baik, perakhiran dia juga akan jadi baik.
Sama juga. Kita tengok ayat yang last dia. Ayat yang last. Sama juga di sini. Ni palsu benar. Akan menjadi benar palsu. Palsu benar akan menjadi benar. Boleh faham? Macam mana nak menentukan yang ini? Dia menentukan ini sebenarnya adalah berdasarkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Okey, seterusnya. Kita tengok. Kita tengok seterusnya. Yang ini rangsangan minda 3. Kamu boleh tengok dalam buku teks. Buku teks kamu. Yang mana P adalah X kuasa 2 lebih besar daripada kosong. Dan Q adalah X kuasa 2 tambah dengan 3 lebih besar daripada kosong. Jadi samalah. Kita susun kedudukan dia. Satu depan, satu belakang, satu belakang, satu depan. Ini untuk penyataan dan akas ataupun implikasi dan akas. Kita lebih guna perkataan implikasi di sini. Untuk songsangan dan kontrapositif, ingat kalau di sini dia sudah ada tanda sama lebih kecil. Bila berlaku songsangan, dia akan menjadi tanda lebih besar dan sama ni. Satu depan, satu belakang. Kalau yang ini tanda lebih besar, dia akan bertukar menjadi tanda lebih kecil. Macam inilah. Kemudian kita mahu menentukan dia punya kebenaran. X kuasa 2 lebih kecil daripada kosong. Betul atau salah? Okey, jawapan dia adalah palsu. Kenapa? Sebab contohnya X ini saya letakkan tanda. X ini saya letakkan tanda. X ini contoh saya letak equal to negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Kalau negatif 2 kuasa 2, dia akan menjadi positif juga. Negatif 2 kuasa 2, jawapan dia akan menjadi 4. Apa-apa nilai yang negatif bila dikuasakan 2, dia akan menjadi nombor positif. Contohnya negatif 3 kuasa 2. Negatif 3 kuasa 2, bila dikuasakan dengan 2, dia akan dapat jawapan dia 9. Maknanya, bila nombor tersebut, apa-apa dia akan menjadi jawapan dia adalah positif. Positif apa? Positif 9. Bila dia positif, maknanya dia lebih besar daripada kosong. Sebab itulah penyataan ini dikatakan palsu. Sama juga. Yang ini sudah positif. X kuasa 2 tambah 3. Ini sudah positif. Contohnya 9 tadi. 9 tambah 3. Ya, jawapan dia mesti lebih besar daripada kosong. Yang ini maknanya benar. Jadi yang ini benar. Dan yang ini adalah palsu. Sama juga di sini. Dia kata lebih besar dan sama dengan kosong. Ya, benar. Kalau kosong, kosong 2. Jawapan dia adalah kosong. Jadi yang ini benar. Yang ini lebih kecil dan sama dengan kosong, maknanya salah lah. Kalau contohnya X kuasa 2 di sini, negatif 1 kuasa 2, 1. 1 tambah 3, 4. Jadi 4 ini mesti lebih besar. Lebih besar dan lebih besar daripada kosong. Bukannya lebih kecil. Jadi yang ini adalah palsu. Jadi palsu benar. Jadi untuk menentukan kebenaran dia, kita sama juga. Sama juga macam tadi. Yang mana kita tentukan ayat dia benar ataupun palsu ayat tersebut bergantung kepada ayat yang kedua. Pengakhiran dia. Pengakhiran ayat itu. Ataupun pengakhiran seseorang itu. Maknanya dia boleh berubah menjadi baik ataupun menjadi jahat. Jadi jawapan ini adalah benar, palsu. Bergantung kepada ayat yang terakhir dia. Palsu dan benar. Itu sahaja. Senang sahaja tajuk ni. Don't worry, be happy. Jadi ini adalah latihan praktiskan diri 1.3E. Cikgu harap kamu dapat jawablah soalan ini yang membina akas, songsangan dan kontrapositif tadi. Kita tukarkan tempat sahaja. Kemudian untuk menentukan kebenaran dia tu baca ayat tersebut. Dan kebergantungan dia bergantung kepada ayat yang kedua. Kalau ayat yang kedua benar-benarlah. Dan yang ini adalah contoh. Contoh 13. Contoh 13 yang mana dia suruh tentukan kebenaran songsangan. Kebenaran bagi
implikasi ni lah. Yang pertama, kita tengok sekejap. Okey, kita tengok sedikit implikasi. Yang pertama, kedudukan ayat. Tengok. Dan yang kedua, dia punya kedudukan ni, P ni. Kemudian berlaku untuk songsangan dan kontrapositif, berlaku dia punya penafian. Bila berlaku penafian, kita kena perhatikanlah. Kalau di atas ni tanda sama dengan, yang ini akan menjadi tanda tidak sama. Sama juga yang kedua. Jika yang ini tanda sama dengan, dia akan menjadi tanda tidak sama. Kemudian kita mau tentukan kebenaran dia. 2/3, yes, benar. 8 tolak 2/3 equal to 18. Benar atau palsu? Kita selesaikan yang darab dulu. 2/3, 6. 8 tolak dengan 6, jawapan dia adalah 2, bukan 18. Maknanya yang ni palsu. Okey, benar palsu, ayat yang terakhir dia palsu, maka dia akan menjadi palsu. Sama juga yang ini adalah palsu. Jawapan dia sebenar adalah 2. Palsu benar, ayat yang terakhir dia benar, maka dia akan jadi benar. Sama juga dengan yang ni, 2/3 dia kata tidak sama dengan 6. Yang ini adalah palsu. Tapi ayat yang kedua adalah benar, maka benarlah dia. Dia bergantung kepada ayat yang kedua sebenarnya. Bergantung kepada ayat yang kedua. Kalau ayat yang kedua palsu, palsulah dia. Kalau ayat yang kedua benar, maka benarlah dia. Itu saja, senang saja. Sama juga dengan ayat yang kedua. Kalau ayat yang kedua, ayat yang terakhir ni kontrapositif. Yang mana di sini benar dan palsu. Tengok ayat yang terakhir dia. Yang terakhir ini palsu. Yang ini palsu, maka jadilah dia palsu. Kalau yang ini yang terakhir ni benar, maka jadilah dia benar. Itu sahaja untuk menentukan kebenaran. Senang sahaja. Senang sahaja. Tiada masalah. Jadi cikgu harap kamu faham dan kamu jelas sudah tajuk ini. Itu sahaja ya. Dalam tajuk ini kamu kena pandai bina implikasi, akas, songsangan dan kontrapositif. Kemudian menentukan kebenaran. Kebenaran ditentukan oleh ayat yang kedua, sama ada dia benar ataupun palsu. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.